Assalamualaikum. Nama saya Nurain Atika binti Muhammad Saleh. Saya daripada kelas 3J. Saya akan membentangkan tentang cara beribadah dalam agama Buddha dan juga artikel review tentang agama Cina di Malaysia sebagai satu pandangan umum. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang cara beribadah dalam agama Buddha. Okey, pada bahagian pengenalan, agama Buddha merupakan agama kedua terbesar di Malaysia selain daripada agama Islam, dan ini dapat dibuktikan dengan statistik 19.8% penduduk Malaysia adalah beragama Buddha. Dan agama Buddha juga telah diasaskan oleh Siddhartha Gautama, di mana beliau merupakan seorang putera raja yang berasal daripada India, dan beliau mengembangkan ajaran Buddha ini untuk mencari kebenaran. Terdapat beberapa bukti wujudnya agama Buddha di Malaysia, iaitu penemuan Candi Buddha di Lembah Bujang dan juga patung Buddha yang diperbuat daripada tembaga di Ipoh. Okey, untuk definisi ibadah dalam agama Buddha, maksud ibadah dalam agama Buddha boleh dikait rapatkan dengan puja. Puja membawa maksud menghormati dan memuja patung-patung dewa mereka sebagai peranan untuk penganut menguatkan keyakinan di dalam diri dengan kukuh. Dan selain itu, melakukan penghormatan terhadap objek-objek atau simbol-simbol tertentu seperti saririka, patung Sang Buddha atau pagoda dan barang-barang peribadi yang telah digunakan oleh Sang Buddha pada suatu ketika dahulu. Okey, seterusnya tentang konsep beribadah dalam agama Buddha. Pertama sekali ialah 4 kebenaran mulia, iaitu terdapat dukkha yang membawa maksud kepuasan yang tidak dapat dipenuhi. Kedua, nirodha yang dapat dicapai dengan penolakan atau melepaskan. Dan yang ketiga ialah magga, iaitu jalan menuju penolakan dan perberhentian dukkha. Seterusnya ialah jalan mulia berunsur 8, iaitu mempunyai 8 amalan yang betul, iaitu pandangan, tekad, ucapan, tingkah laku, mata pencarian, usaha, perhatian dan samadhi, iaitu penyerapan meditasi. Akhir sekali ialah konsep karma yang membawa maksud tindakan atau melakukan, dan ini merupakan salah satu faktor penentu kepada kelahiran semula di samsara. Saya akan menerangkan tentang kepentingan dan juga nilai-nilai yang diterapkan di dalam ibadah agama Buddha. Okey, kepentingan beribadah ialah mereka dapat menghindarkan diri mereka daripada melakukan perkara yang keji seperti prasangka buruk terhadap agama lain ataupun penganut-penganut agama Buddha yang lain. Selain itu, mereka dapat merehatkan dan menenangkan diri dengan cara bermeditasi. Hal ini kerana meditasi merupakan ibadah atau pemujaan utama dalam agama Buddha. Selain itu, nilai yang diterapkan di dalam beribadah ialah nilai menghormati. Contohnya, rupa-rupang yang dibina sebagai memberi tanda penghormatan kepada seseorang guru agama yang agung, yang layak diberikan penghormatan dan penghargaan bagi pencapaian yang tertinggi. Selain itu, nilai menjaga kebersihan. Agama Buddha mementingkan kebersihan meja sembahyang mereka, dan mereka hendaklah membersihkan meja sembahyang mereka daripada debu, abu dupa dan juga kelopak bunga yang telah gugur dengan cepat. Okey, perbezaan budaya dan agama dalam beribadah bagi agama Buddha ialah dari segi pembakaran wang topekong. Hal ini kerana di dalam ajaran agama Buddha, pembakaran wang tersebut tidak dipraktikkan kerana perbuatan itu hanyalah budaya yang telah diterapkan oleh budaya orang Cina dan telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu lagi. Hal ini kerana mereka menganggap membakar kertas sembahyang itu akan membawa semula orang yang telah mati untuk hidup semula. Akhir sekali adalah penyembahan Datuk Gong. Penyembahan ini dilakukan oleh orang Cina di Malaysia sahaja dan bukanlah dari ajaran agama Buddha. Dan Datuk Gong ini merupakan semangat atau penunggu bagi seseorang untuk memuja kekayaan ataupun kesejahteraan dalam hidup. Okey, untuk patalarang agama Buddha ketika sembahyang ialah semua penganut agama Buddha perempuan yang ketika datang haid tidak dibenarkan melakukan sembahyang. Hal ini kerana mereka dianggap berada dalam keadaan kurang suci, dan jika mereka yang berada dalam keadaan sedih, mereka tidak digalakkan untuk melakukan sembahyang
kerana takut membuatkan seseorang hilang fokus terhadap apa yang ingin dilakukan, dan mereka juga tidak dibenarkan duduk dengan cara menghalakan kaki ke patung Sang Buddha bagi menghormati patung Sang Buddha. Dan jika sesiapa yang sembahyang di kuil, mereka perlu memakai pakaian yang menutup dan tidak terlalu terdedah. Bagi kesan jika tidak melakukan ibadah dengan cara yang betul ialah pengadut tidak akan mendapat keamanan dan ketenteraman kerana tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian ketika melakukan meditasi. Dan mereka juga tidak akan dapat melahirkan kebahagiaan yang sempurna di dalam kehidupan. Kebahagiaan ini akan muncul sekiranya penganut agama Buddha mengamalkan hukum-hukum semula jadi yang dapat menentukan kesihatan, kejayaan dan juga minda yang aman dan tenteram. Okey, perbezaan cara beribadah dahulu dan sekarang dalam agama Buddha ialah penggunaan perkhidmatan e-waste. Memandangkan sekarang pandemik COVID-19, jadi kita terpaksa hidup dalam norma baru, dan aktiviti seperti memandikan patung anak Buddha menggunakan air wangi sebanyak 3 kali yang biasa mereka lakukan di kuil dan disaksikan oleh beribu-ribu penganut Buddha terpaksa dilakukan secara atas talian di dalam video yang telah dimuat turun di YouTube dan juga Facebook. Kedua ialah Persatuan Buddha di Malaysia juga telah menghadkan masa lawatan kuil yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti 6 pagi hingga 2 petang sahaja dan terhad kepada 30 orang sahaja dalam satu masa. Akhir sekali ialah pembakaran wang kertas. Hal ini kerana dulu orang mengutamakan pembakaran wang kertas sebagai tujuan yang baik dan mereka yakin bahawa dapat membantu golongan miskin. Tapi sekarang ni masyarakat lebih menganggap bahawa pembakaran wang kertas itu membuatkan keluarga mereka semakin kaya dan semakin senang di alam lain. Okey, untuk tajuk peperangan saya yang kedua ialah tentang artikel review iaitu agama Cina di Malaysia sebagai satu pandangan yang umum. Okey, baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang sedikit sebanyak artikel review saya dan juga penulis artikel ini, iaitu saya memilih artikel agama Cina di Malaysia iaitu satu pandangan umum, dan ini merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh Chi Beng Tan, dan artikel ini untuk mengkaji amalan yang diamalkan oleh agama Cina di Malaysia yang sering disalah tafsir oleh ramai orang. Dan saya ingin juga memberikan sedikit sebanyak tentang biodata Chi Beng Tan, di mana beliau merupakan seorang rakyat Malaysia dan beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar subjek antologi di Sun Yat-sen University, dan beliau telah dilahirkan pada 29 April 1950 di Batu Pahat, Johor. Dan beliau juga telah berjaya menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaysia dan juga telah diterima sebagai pensyarah di sana, dan beliau juga menerima segulung ijazah dalam bidang kesenian. Beliau juga mencapai kejayaan yang sangat membanggakan kepada rakyat Malaysia, di mana beliau telah dapat menempah nama sebagai editor untuk Asian Anthropology and Journal of Chinese Overseas. Selain itu, beliau juga telah menulis dan mengedit sebanyak 30 buah buku, dan beliau juga telah menerbitkan beberapa buku seperti Chinese Peranakan Heritage in Malaysia and Singapore dan juga Chinese Overseas Migration Research and Documentation. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang isu yang dibawakan oleh penulis, iaitu perbezaan kepercayaan dalam setiap penganut agama Cina di Malaysia. Hal ini kerana ramai orang akan menyalah anggap bahawa orang Cina hanya akan menganuti agama Buddha sahaja, sedangkan terdapat pelbagai agama dan kepercayaan yang telah dipegang oleh sesetengah orang Cina di mana ramai tidak mengetahui, dan perkara ini telah diterangkan secara terperinci di setiap bahagian tentang agama dan kepercayaan seperti Taoism, Confucianism dan juga Buddhism. Kedua ialah kepercayaan yang masih digunakan oleh masyarakat Cina seperti penyembahan Datuk Gong. Seperti mana kita tahu, penyembahan Datuk Gong ini hanya orang Cina di Malaysia sahaja yang pakai, hanya untuk
menyembah bagi memuja semangat kekayaan dan juga kesejahteraan dalam hidup. Selain itulah penyembahan dewa yang melebihi satu dan setiap dewa mempunyai tujuan yang berlainan. Contohnya seperti dewa dapur, dewa bumi dan juga menyembah nenek moyang yang telah mati. Saya akan menerangkan tentang kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel, di mana kekuatan artikel ini penulis menyediakan informasi yang cukup dan teliti agar memudahkan para pengkaji mengkaji artikel ini. Dan selain itu, kekuatan artikel ini boleh dilihat dengan cara penyampaian penulis dengan menyatakan sedikit dialog contoh dan juga ilustrasi gambar. Terdapat juga kekurangan di dalam artikel ini seperti penggunaan bahasa Cina yang sukar disebut oleh sesetengah pengkaji. Sebagai contoh, penulis menggunakan perkataan dialek Hokkien dan terlampau banyak nama-nama tokoh yang jarang ditemui akan menyukarkan para pengkaji. Selain itu, sumbangan artikel ini juga ialah memberi pendedahan tentang bagaimana agama dan kepercayaan masyarakat Cina di Malaysia dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal daripada negara Cina. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kritikan dan ulasan pengkaji terhadap artikel di mana untuk pertama sekali ialah penggunaan gelaran Nabi. Penulis telah menyatakan bahawa Confucius telah dilihat oleh setiap penganutnya sebagai seorang Nabi, Tian atau lebih dikenali sebagai surga, iaitu seorang pemerintahan yang tertinggi di dalam kalangan yang lain. Confucius juga telah dianggap sebagai Tuhan yang maha berkuasa dan juga menganggap bahawa dia adalah setaraf dengan Tuhan dalam agama Islam dan juga di dalam agama Kristian. Selain itu, penulis juga menyatakan bahawa kitab yang diangkat oleh penganutnya iaitu The Four Books adalah kitab suci mereka yang berasal daripada kata-kata daripada Tuhan. Okey, isu ini tidak disokong oleh sesetengah pengkaji kerana mengikut pandangan dari sudut agama Islam, Tuhan dianggap satu dan Maha Esa dan tiada Tuhan selain daripadanya. Dan juga daripada sudut pandangan umat Islam, kitab suci yang dipegang oleh semua penganut agama Islam hanyalah Al-Quran sahaja. Kedua ialah penulis juga menyatakan bahawa penganut agama Taoism ini percaya kepada amalan gaib seperti tilik nasib, meramal sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang dan juga melakukan ilmu nujum. Selain itu, mereka juga akan menggabungkan amalan gaib ini dengan kepercayaan dan amalan panjang umur dan mendapatkan kehidupan yang abadi. Pernyataan ini juga tidak disokong oleh setengah pengkaji kerana daripada sudut pandang Islam, perbuatan menilai nasib dan juga meramal tentang perkara yang akan datang telah jatuh kepada syirik, iaitu perbuatan yang salah di sisi agama Islam dan dianggap berdosa besar kerana telah menyekutukan Allah. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang impak dan maklumat baru yang diperolehi oleh para pengkaji. Antara impak pengkaji terhadap isu dan artikel ialah para pengkaji dapat mengetahui daripada segi sejarah iaitu bagaimana kedatangan tiga kepercayaan dan agama di Malaysia yang telah mempengaruhi masyarakat Cina di Malaysia, dan kedua ialah dari segi budaya dan tradisi iaitu penyembahan Datuk Gong di kalangan masyarakat Cina Malaysia tapi bukan di masyarakat Cina di luar negara. Dan akhir sekali lah tentang maklumat yang dapat diperolehi oleh para pengkaji ialah dapat mengetahui tentang sejarah, kepercayaan dan agama dengan lebih mendalam dan dapat mendalami tentang budaya dan sesuatu kepercayaan di dalam masyarakat Cina di Malaysia.